Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد. Pertama dan selamanya marilah sama-sama sekali lagi pada malam yang penuh dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang penuh dengan rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, marilah sekali lagi sama-sama pada malam ni kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita pada malam ni, pada hari ini. Segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, sama ada nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita selama ni, nikmat kita boleh berjalan alhamdulillah pada hari ini, nikmat kita boleh melihat pada hari ini juga, nikmat kita boleh mendengar, nikmat kita boleh makan dan minum, nikmat penginapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta nikmat kenderaan dan duit ringgit yang Allah berikan kepada kita selama ni, daripada dulu, sekarang dan juga akan datang. Maka sama-sama kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita menggunakan segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita selama ni, nikmat yang Allah berikan kepada kita sama ada berupa nikmat kesihatan dan juga nikmat harta dan sebagainya, kita gunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita kepada jalan kebaikan, kepada jalan kebajikan. Moga-moga kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar kesyukuran. Dan kita doakan juga moga-moga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita juga dalam golongan orang-orang yang ikhlas serta istiqamah dalam kita menuntut ilmu insya-Allah. Dan kita doakan juga moga-moga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam kalangan orang-orang yang ikhlas serta istiqamah dalam beramal dengan ilmu insya-Allah. Dan kita doakan juga moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan yang ikhlas dan istiqamah dalam kita berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni sedikit perkongsian kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan satu lafaz yang biasa kita sebut, di mana kalau perkongsian yang bulan yang lalu kita bincangkan berkaitan dengan satu lafaz juga, iaitu berkaitan dengan isti'azah ataupun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita dah bincang secara panjang lebar pada bulan yang lalu. Maka pada malam ni kita bincang kesinambungan daripada lafaz tersebut, iaitu lafaz yang biasanya mengiringi lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iaitu lafaz apa tuan-tuan dan puan-puan? Lafaz basmalah, ataupun yang dipanggil kalau kita sebutkan sebagai lafaz bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada malam ni perkongsian kepada tuan-tuan dan puan-puan secara khusus berkaitan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Maka lafaz bismillahirrahmanirrahim ni tuan-tuan dan puan-puan kita boleh bincang dari banyak aspek lah, banyak benda kita boleh bincang. Sama ada kita boleh bincang dari sudut nama dia, nama lafaz bismillahirrahmanirrahim ni orang panggil dengan nama apa, dan juga dia punya makna dia, dan juga lafaz bismillah
kalau kita bincangkan dari sudut fiqhnya, dalam semayang, dan juga luar semayang, dan juga lafaz bismillahirrahmanirrahim kalau kita bincangkan dari sudut perkaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran, adakah ia sebahagian daripada suratul Fatihah, adakah ia bukan sebahagian daripada suratul Fatihah, dan bagaimanakah perkaitannya dengan surah-surah yang lain, surah Al-Baqarah umpamanya, surah Ali Imran umpamanya, adakah ia sebahagian daripada surah-surah tersebut, dan juga perkaitannya dengan surah Taubah, juzuk yang ke-9, surah Taubah, adakah ia boleh dibaca ketika mana permulaan surah Taubah, dan adakah ia boleh dibaca ketika mana pertengahan surah Taubah, dan bagaimanakah kita nak membacanya ketika mana kita melintasi daripada surah pertama nak pergi ke surah kedua, adakah kena baca bismillah ataupun sebaliknya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi banyak benda lah kita boleh bincang pada malam ni, kita tengok yang mana sempat, kita kongsikan insya-Allah. Baik, yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan dengan bismillah ni, maka namanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita menyatakan ataupun kita melafazkan bismillahirrahmanirrahim, maka sudah pasti dia ada nama dia. Sebagaimana kita melafazkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia punya namanya tuan-tuan dan puan-puan isti'azah ataupun ta'awuz, itu nama dia. Kalau tuan-tuan menyebut subhanallah, nama dia tasbih. Kita dah bincang, kita dah sebut bulan yang lalu. Kalau tuan-tuan menyebut Allahu Akbar, itu takbir. Kalau tuan-tuan menyebut la ilaha illallah, itu orang panggil tahlil ataupun hailala. Hailala pun orang panggil, tahlil pun orang panggil, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan menyebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, itu orang panggil hauqala ataupun haulaqa, pun orang panggil juga. Kalau tuan-tuan menyebut hayya 'alas salah ataupun hayya 'alal falah, itu orang panggil hay'ala, itu dia punya namanya. Maka lafaz bismillahirrahmanirrahim, adakah di sana ada nama ataupun tak ada nama? Maka tuan-tuan dan puan-puan, namanya ada. Namanya ada yang masyhur tuan-tuan dan puan-puan, ia boleh dipanggil sebagai basmalah. Boleh dipanggil sebagai basmalah. Maksud kata apabila tuan-tuan memanggil dia sebagai menyebut basmalah, maka itu merujuk kepada lafaz ringkas bagi bismillahirrahmanirrahim. Itu tuan-tuan perlu faham. Dan itu yang pertama, basmalah. Yang kedua, biasa juga orang panggil tuan-tuan dan puan-puan adalah lafaz tasmiyah. Tasmiyah ni maksud kata tuan-tuan mempernamakan. Tasmiyah ni merujuk kepada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Di mana lafaz bismillah ni tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan menyebut nama Allah. Apabila tuan-tuan menyebut nama Allah, maka dalam bahasa Arab dipanggil sebagai tasmiyah, ataupun tasmiyatullah, ataupun secara ringkasnya tasmiyah. Itu juga dipanggil tasin mim ya ta marbutah. Jadi yang masyhurnya dua nama lah tuan-tuan dan puan-puan, basmalah dengan tasmiyah. Jadi tuan-tuan boleh ambil lah nama ni untuk kita jadikan sebagai pengetahuan kita. Kalau kata menyebut alhamdulillahirabbil alamin, tuan-tuan boleh menyebut dengan tahmid pun boleh. Tuan-tuan boleh namakan dia sebagai tahmid, ataupun tuan-tuan nak namakan dia sebagai hamdalah pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim boleh namakan tasmiyah, boleh namakan basmalah. Tuan-tuan dan puan-puan, itu di sudut dia punya namanya, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kalau ditanya kepada kita tuan-tuan dan puan-puan, adakah bismillahirrahmanirrahim ni adakah ia sebahagian daripada ayat Al-Quran? Adakah ia sebahagian daripada ayat Al-Quran? Maka tuan-tuan dan puan-puan, bismillahirrahmanirrahim ni, lafaz bismillahirrahmanirrahim ni ada disebut dalam surah An-Namli. Dalam surah An-Namli juzuk yang ke-20, ada dalam satu ayat menyatakan Allah Subhanahu wa taala sebut innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat penuh dia. Jadi lafaz bismillahirrahmanirrahim ini memang ada dalam Quran. Dalam Quran, dalam surah An-Namli juzuk yang ke-20. Tuan-tuan boleh tengoklah, saya pun tak ingat ayat yang ke berapa. Maka ayat penuhnya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka ada dalam ayat Quran. Maka lafaz bismillahirrahmanirrahim tu tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam surah An-Namli, kalau kita ingkarkan, kalau kita tak percaya, maka kita akan jatuh kufur. Kita akan jatuh kufur. Itu sedia maklum, ingkarkan ayat Quran. Tapi ada orang tanya, dia kata, ustaz,
Dia kata Bismillahirrahmanirrahim ni, dia kata dalam mazhab, dia kata mazhab fiqh, dia kata empat mazhab ni berkhilaf sama-sama mereka dalam menentukan Bismillahirrahmanirrahim ni adakah ia sebahagian daripada surah Fatihah ataupun tidak. Maka dia kata Bismillahirrahmanirrahim ni dah ada dalam Quran, dia kata. Tapi mereka masih berkhilaf lagi dalam menentukan Bismillah ni sebahagian daripada Fatihah ataupun tidak. Jadi adakah mereka berkhilaf tu? Jadi macam mana? Adakah mereka tak percaya lafaz Bismillahirrahmanirrahim ke atau bagaimana? Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham bahawasanya para ulama kita empat mazhab, kita akan sebut lagi pandangan-pandangan ulama berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim ni sebahagian daripada Fatihah ataupun tidak. Ada pandangan-pandangannya. Jadi mereka berkhilaf dari sudut nak menentukan Bismillah ni adakah sebahagian Fatihah ataupun tidak. Itu satu isu. Dan mereka tidak berkhilaf pada menyatakan bahawasanya Bismillah adalah satu ayat daripada dalam surah An-Naml yang saya sebutkan tadi. Mereka tak bincang itu dan tak ada khilaf itu dan tak ada pertikaian itu. Yang menjadi pertikaian, yang menjadi perselisihan dalam kalangan ulama empat mazhab ni dalam menentukan Bismillah ni sebahagian Fatihah ataupun tidak. Gitu. Jadi apabila berbeza pandangan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kata contoh tuan-tuan memegang pandangan yang menyatakan bahawasanya Bismillah ni bukan daripada Fatihah, adakah tuan-tuan berdosa? Tak ada berdosa apa. Kerana itu perbezaan pandangan. Bukannya qat'i kata itu adalah daripada ayat Quran. Jadi kalau kita kata Bismillah bukan sebahagian Fatihah pun tak ada masalah apa. Tapi kalau kita kata Bismillah bukan sebahagian daripada surah An-Naml yang saya bacakan tadi, maka itu tak boleh. Macam tu tuan-tuan kena faham. Jadi dengan sebab tu ada mazhab yang kata Bismillah bukan daripada suratul Fatihah. Baik, kita tengok tuan-tuan dan puan-puan di sini. Yang pertama sekali, kita bincang secara khusus. Yang pertama sekali kita nak bincang dalam mazhab kita Syafi'i dulu. Sebelum kita pergi kepada mazhab yang lain, kita sebagai pengetahuan, kita bincang mazhab Syafi'i sebagai ilmu kita. Kerana kita beramal di Malaysia kita ni mazhab Al-Imam Syafi'i. Jadi kita kena tahu pandangan dalam mazhab Syafi'i berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim ni, tuan-tuan dan puan-puan, pandangannya bagaimana? Berkaitan dengan surah Fatihah, Bismillah dalam surah Fatihah, pandangannya bagaimana? Bismillah dalam surah-surah yang lain, pandangannya bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Baik, kalau kita tengok di sini tuan-tuan dan puan-puan, dalam mazhab kita Syafi'i, pandangan mazhab kita Syafi'i menyatakan bahawasanya Bismillah adalah satu ayat yang sempurna dalam suratul Fatihah. Gitu Dalam mazhab kita menyatakan bahawasanya Bismillahirrahmanirrahim merupakan satu ayat yang sempurna dalam suratul Fatihah. Tidak ada khilaf dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Jadi tuan-tuan, kalau kita berpegang dengan mazhab kita Al-Imam Syafi'i, kita kena menganggap Bismillahirrahmanirrahim adalah sebahagian daripada suratul Fatihah, ataupun lebih tepat satu ayat daripada ayat-ayat dalam suratul Fatihah. Dia dikatakan ayat pertama lah, kita kata ayat pertama dalam suratul Fatihah tambah khilaf. Baik, bagaimana pula dengan surah-surah yang lain tuan-tuan dan puan-puan? Surah-surah yang lain, maka dalam mazhab kita Syafi'i ada tiga pandangan. Surah Baqarah contoh, surah Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim tu kita baca sebelum Baqarah, kita baca sebelum Ali Imran. Maka adakah Bismillah itu sebahagian daripada Baqarah? Adakah Bismillah itu sebahagian daripada Ali Imran? Ada orang tanya macam tu, dia kata. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dalam mazhab kita Syafi'i, pandangan yang paling kuat sekali dalam mazhab kita Syafi'i, sebagaimana disebut oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu', dia kata pandangan yang paling kuat dalam mazhab kita Syafi'i menyatakan Bismillahirrahmanirrahim dalam surah-surah yang lain, Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, adalah satu ayat penuh pada surah tu. Maksud kata tuan-tuan dan puan-puan, Bismillahirrahmanirrahim ni ayat yang pertama bagi setiap surah tersebut. Surah Baqarah, Ali Imran, surah Nisa dan surah-surah yang lain. Ini pandangan, satu pandangan dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Disebut sebagai pandangan asah, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, pandangan yang kedua menyatakan bahawasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah sebahagian ayat dalam surah-surah tersebut. Maksud kata dia bukan ayat pertama, tapi dia termasuk dalam ayat. Berkemungkinan dia ayat pertama juga, tapi dia sambung sekali dengan ayat pertama dalam Baqarah tu. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alif Lam Mim.
Alif lam mim tu ayat pertama dalam surah Al-Baqarah. Maka kalau kita guna pandangan kedua ni, bismillah sebahagian daripada surah Baqarah, maka seolah-olah bismillah dengan alif lam mim tu satu ayat. Seolah macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau guna pandangan pertama tadi, bismillah ayat lain, alif lam mim tu ayat lain. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Ini pandangan pertama dan kedua. Baik, pandangan ketiga tuan-tuan dan puan-puan yang kita beramal yang kita beramal dan biasanya kita beramal adalah pandangan yang ketiga menyatakan bahawasanya bismillahirrahmanirrahim bukanlah satu ayat daripada surah-surah tersebut. Maksud kata bismillahnya hanya dibaca sunat sahaja. Bukanlah kata dia ayat daripada surah Baqarah. Bukanlah kata dia ayat daripada surah Ali Imran. Bukanlah dia ayat daripada 3 Qul contoh. Bukan. Ini pandangan yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan. Jadi yang selama ni yang kita beramal menyatakan bahawasanya bismillah, orang tanya kita bismillah pada awal surah Baqarah sunat ke wajib ustaz? Maka kita akan menyebut sunat. Biasa sunat. Maka kalau pandangan sunat tu tuan-tuan dan puan-puan adalah kita menggunakan pandangan ketiga tadi yang menyatakan bahawasanya bismillah bukanlah sebahagian daripada surah-surah yang tersebut yang kita sebutkan tadi. Gitu. Jadi terpulang nak pegang pandangan mana pun tak apa. Kalau kita pegang kepada pandangan pertama tadi yang menyatakan bismillah sebahagian daripada surah tu, satu ayat daripada surah tu, maka tuan-tuan kena bacalah. Pada setiap surah tu baca bismillah. Tak rugi pun lah kalau kita baca. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itu dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Kemudian orang tanya, dia kata ustaz bagaimana pula surah Taubah, dia kata surah Taubah pula dia kata adakah bismillahirrahmanirrahim ni dikatakan satu ayat juga kepada surah Taubah? Maka tuan-tuan dan puan-puan dalam mazhab kita Syafi'i dan mazhab-mazhab lain bersepakat bahawasanya bismillahirrahmanirrahim bukanlah satu ayat daripada surah Taubah. Maksud kata dia memang tak ada dalam surah Taubah. Senang cerita macam tu. Jadi dalam permulaan surah Taubah memang kita tak boleh bacalah bismillahirrahmanirrahim. Saya akan perincikan berkaitan dengan bacaan bismillah dalam surah Taubah tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kalau ditanya kepada kita juga tuan-tuan dan puan-puan, adakah bismillahirrahmanirrahim ini ditulis dalam mushaf yang ditulis oleh Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu, di mana Sayyidina Osman ni disalin balik oleh pembantu-pembantu dia lah, antaranya Zaid bin Sabit dan sebagainya, yang mana mereka menulis balik Quran beberapa naskah. Dikatakan ada yang kata 4, ada kata 7 naskah salinan. Maka dihantarkan ke kota-kota Basrah, Kufah, di Mekah, di Madinah. Kemudian disimpan satu untuk Sayyidina Osman simpan sendiri. Sayyidina Osman simpan sendiri. Maka dalam masa-masa tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau ditanya kepada kita adakah bismillahirrahmanirrahim ini ditulis dalam mushaf tersebut pada surah-surah yang lain, maksud surah Fatihah, surah Baqarah, surah Ali Imran, adakah permulaan surah tu ada ditulis bismillahirrahmanirrahim? Jawapannya ada tuan-tuan dan puan-puan, kecuali surah Taubah tidak ditulis. Macam tu. Surah Taubah tidak ditulis bismillahirrahmanirrahim. Surah-surah yang lain ditulis tuan-tuan dan puan-puan. Jadi penyebab kepada ia ditulis dalam mushaf Sayyidina Osman tu tuan-tuan dan puan-puan, maka ulama khilaf dalam menyatakan bahawasanya adakah bismillah ni sebahagian daripada surah-surah tersebut atau sebaliknya. Yang saya bincangkan tadi dalam mazhab kita Syafi'i ada 3 pandangan tadi. Jadi benda ni lebih pada khilaf lah tuan-tuan dan puan-puan, terpulang kepada kita. Tapi tuan-tuan kena tahu pengetahuan dia bahawasanya dalam mushaf Sayyidina Osman memang ditulis. Memang ditulis bismillahirrahmanirrahim pada setiap surah tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kemudian sedikit saya sebutkan sini pandangan daripada mazhab lain, mazhab lain. Tadi kita sebut mazhab Syafi'i, maka pandangan daripada mazhab lain tuan-tuan dan puan-puan antaranya mazhab Maliki, mazhab Al-Imam Abu Hanifah menyatakan bahawasanya bismillahirrahmanirrahim bukanlah ayat Quran. Bukanlah, maksud kata bukanlah sebahagian daripada Fatihah dan bukan sebahagian daripada surah-surah yang lain. Maksud kata lepa mulakan bacaan Fatihah dalam semayang baik, luar semayang baik, dengan memulakan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Lepas tak baca bismillah. Itu mazhab mana tuan-tuan dan puan-puan? Mazhab Al-Imam Malik dan juga mazhab Abu Hanifah. Mereka tidak menganggap bismillah ni sebagai sebahagian daripada surah Fatihah. Kita tak, mazhab kita Syafi'i menganggap itu satu ayat penuh dalam surah Fatihah. Dengan sebab tu tuan-tuan kena baca.
ketika mana dalam semayang. Tak baca bismillah dalam Fatihah, maka semayang kita batal, tuan-tuan dan puan-puan. Macam tu. Mazhab Maliki dan juga mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Baik, kemudian mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali ni menyatakan bahawasanya Bismillahirrahmanirrahim ni satu ayat daripada surah Fatihah. Lebih kurang juga dengan mazhab Al-Imam Syafi'i. Tapi dia kata pada surah-surah yang lain, surah Baqarah, surah Ali Imran apa semua, bukan satu ayat daripada surah-surah tu. Maksud kata surah Bismillah ni bukanlah sebahagian daripada surah-surah Baqarah, surah Ali Imran dan sebagainya, tapi sebahagian daripada Fatihah. Gitu. Jadi senang ceritanya, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mereka menganggap Fatihah ini sebagai 7 ayat yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan dan puan-puan. Adapun mazhab Al-Imam Malik dan juga mazhab Abu Hanifah, mereka membuang bismillah tu. Mereka menolak bismillah tu. Lepas mula dengan apa? Mula dengan Alhamdulillahirabbil alamin sampai habis. Cuma persoalannya, orang tanya, dia kata, kita Ustaz, kita mula dengan bismillah sampai waladhdallin 7 ayat. 7 ayat. Tapi dia kata mazhab Al-Imam Malik dan juga mazhab Abu Hanifah mula dengan alhamdulillah sampai waladhdallin, mereka berapa ayat? Adakah 7 ayat juga ataupun 6 ayat, tuan-tuan dan puan-puan? Maka tuan-tuan kena faham bahwasanya surah Fatihah ni dia memang 7 ayat, dia tak akan kurang. Kerana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hijri, walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim. Sungguhnya kami telah turunkan kepada kamu wahai Muhammad satu surah yang ada 7 ayat yang sentiasa diulang-ulang, iaitu sab'ul masani, surah Fatihah. Jadi surah Fatihah Allah dah sebut kata 7 ayat. Jadi lepa ni mula dengan alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi adakah lepa jadi kurang satu ayat? Maka jawapannya tak, tuan-tuan dan puan-puan. Lepa mula dengan alhamdulillah, tapi pada siratal ladzina an'amta alaihim lepa kerak dua. Macam tu. Kita tak kerak dua. Kita mazhab kita Syafi'i, daripada siratal ladzi sampai waladhdallin itu satu ayat. Itu satu ayat. Tapi kalau mazhab lain, mazhab Al-Imam Abu Hanifah dan mazhab Maliki umpamanya, mereka akan kerak dua pada ayat yang ke-7 kita lah, ayat ke-7. Tapi lepas siratal ladzina an'amta alaihim tu ayat ke-6 bagi depa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ayat ke-7 bagi depa, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi semua kira 7 ayat. Cuma bezanya bismillah tu depa kira ataupun tidak. Boleh faham lah, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kemudian kalau ditanya kepada kita mazhab kita Al-Imam Syafi'i ini macam mana nak baca bismillah ni secara jahar ke ataupun sebaliknya, tuan-tuan dan puan-puan, baca kuat ke atau baca slow? Maka dia bergantung pada semayang yang kita semayang. Sebagaimana yang kita beramal lah, tuan-tuan pun tahu. Kalau kita semayang maghrib, baca kuat lah. Kalau kita semayang secara main zuhur, baca secara slow sahaja. Itu dia dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Tapi tuan-tuan dan perempuan, dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah dan juga mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali yang beramal di Mekah tu, mereka lebih mensunatkan bahawasanya membaca bismillah dalam semayang secara sir sahaja. Jadi kalau kita pergi Mekah, Madinah, tuan-tuan dan perempuan, kita akan dengar mereka baca alhamdulillah terus. Tapi kalau tuan-tuan perhati dengar betul-betul, mereka akan baca bismillahirrahmanirrahim, baca juga, tapi secara sir sahaja, tuan-tuan dan perempuan. So tak ada masalah. Tak ada masalah. Mereka baca secara sir. Mereka mula dengan alhamdulillah tu secara kuat. Bagi mereka sunat bismillah secara slow ya. Alham tu baru kuat. Macam tu. Tapi bagi mazhab Maliki, tuan-tuan dan perempuan, mazhab Maliki ni masya-Allah, no? Mazhab Maliki ni kata tak sunat baca terus. Ketika mana nak baca semayang ni dalam surah Fatihah tak sunat baca bismillah, terus baca alhamdulillah. Dan mazhab Maliki juga menyatakan bahawasanya makruh kalau baca bismillahirrahmanirrahim dalam semayang secara kuat, secara jahar. Kalau nak baca slow, tu pun tak afdal. Macam tu. Tu mazhab Al-Imam Malik. Jadi benda ni tak pelik, no? Tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita mungkin kita rasa pelik, no? Sebab kita rasa bismillah ni sebahagian daripada ayat Quran. Jadi kenapa mazhab Maliki menyatakan makruh? Ini pandangan, dia ada hujah masing-masing lah, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kemudian ada orang tanya, dia kata ustaz, dia kata kalaulah dia kata kita berimamkan
orang yang bermazhab Maliki atau mazhab Imam Abu Hanifah contoh, yang mereka tidak menganggap bismillah sebagai sebahagian Fatihah, sudah pasti mereka akan alhamdulillah terus. Kalau mazhab Maliki lagi memang tak baca, memang tak baca bismillah. Jadi bagaimana ni kita mazhab al-Imam Syafi'i, kita menjadi makmum kepada orang yang bermazhab Maliki yang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, maka adakah kita boleh ikut ataupun tidak tuan-tuan dan puan-puan? Maka dia ada beberapa situasi lah. Situasi yang pertama adalah kita mazhab Syafi'i ikut kepada mazhab Imam Malik contoh, dan kita tahu bahasanya tu imam ni memang dia tak baca bismillah dan dia mahabak kita, dia kata aku memang tak baca bismillahirrahmanirrahim. Kerana mungkin berkemungkinan tempat dia di Morocco kah, di Maghribi kah, di Afrika kah, kebanyakan mazhab Maliki tuan-tuan dan puan-puan, dan mereka ni memang tak baca bismillah sebahagiannya lah. Baik, kita pula berimamkan mereka. Kalau kita tahu dan dia pun habang kepada kita bahawa dia memang tak baca bismillah, maka adakah kita boleh ikut dia ataupun tidak? Maka jawapannya tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Kita ikut dia dalam keadaan kita tahu dia tidak baca bismillahirrahmanirrahim, sembahyang kita tidak sah. Itu tuan-tuan kena ingat. Baik, kalau kita ni kita tak tahu, kita tahu dia mazhab Maliki tapi kita tak tahu dia baca ataupun tidak, maka tuan-tuan boleh ikut ke tak? Jawapannya boleh, dengan syarat tuan-tuan baik sangka bahawasanya dia baca juga tapi secara sir, walaupun tuan-tuan tak dengar. Macam tu. Jadi tuan-tuan tak perlu risau lah kalau kata imam kita ni mazhab mana pun tak apa. Kalau kita pergi luar negara lah umpamanya, maka walaupun kita tak tahu dia mazhab mana ataupun kita tahu dia mazhab Maliki tapi kita ada wah-wah sama ada dia ni baca bismillah ataupun tidak, maka tuan-tuan tak perlu wah-wah. Tuan-tuan hanya baik sangka sahaja, baik sangka bahawasanya tu imam ni berkemungkinan dia baca macam tu, berkemungkinan dia baca bismillahirrahmanirrahim, maka tuan-tuan baik sangka tu tuan-tuan dah boleh ikut sampai habis, tak ada masalah. Habis sembahyang tuan-tuan tak perlu pergi tanya dia. Kalau tuan-tuan pergi tanya dia, tiba-tiba dia bagi tahu kata dia tak baca bismillah, maka sembahyang tuan-tuan tak boleh ambil kira lah, tuan-tuan kena sembahyang balik. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi benda ni kena faham lah. Setengah orang dia risau, dia risau, dia kata saya sembahyang di Masjid Haram, dia kata tak dengar orang baca bismillah, dia kata jadi sah ke tak sembahyang kita? Maka Masjid Haram tak perlu risau tuan-tuan. Mereka baca secara sir. Kalaupun mereka tak baca, kita tak dengar pun, kita baik sangka bahawasanya mereka itu membaca. Macam tu. Jadi kalau tuan-tuan baik sangka, silakan boleh terus ikut, tak ada masalah apa. Boleh faham sebab ni melibatkan rukun. Melibatkan rukun, dengan Fatihah ni rukun. Kalau doa qunut tak ada masalah apa. Doa qunut ni kalau mereka tak baca, kita nak baca silakan, tak ada masalah apa. Lepas baca kita tak mau baca, silakan, tak ada masalah. Benda tu hanya sunat. Sunat ditampung dengan sujud sahwi. Tapi kalau melibatkan rukun ni, perbincangannya begitu. Tuan-tuan kena faham. Baik, kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kalau ditanya pula kepada kita tuan-tuan dan puan-puan, dalam surah Taubah pula, orang tanya kita, dia kata ustaz macam mana pula ni dalam surah Taubah ni, dia kata saya dengar macam-macam, dia kata ada ustaz kata boleh permulaan surah Taubah, ada kata tak boleh. Lepas tu pertengahan surah Taubah pun dia kata saya dengar ada yang kata boleh baca bismillah, ada yang kata tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Maka saya nak sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, pada permulaan surah Taubah, pada permulaan surah Taubah iaitu bara'atun minallahi wa rasulih. Pada permulaan surah Taubah ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada dua pandangan. Dia ada dua pandangan. Pandangan yang pertama menyatakan bahwasanya haram tuan-tuan membaca bismillahirrahmanirrahim pada permulaan surah Taubah. Haram. Tuan-tuan, orang tanya sebab apa ni haram ni ustaz? Surah-surah lain boleh baca, tak ada masalah apa. Maka tuan-tuan kena tahu bahwasanya surah Taubah ini diturunkan ketika mana dalam keadaan fasa peperangan. Dalam mood peperangan, orang panggil peperangan Tabuk, dikatakan pada tahun 9 Hijrah diturunkan surah Taubah. Nabi balik daripada peperangan Tabuk, maka turun surah Taubah. Jadi turun tu dalam keadaan tidak aman, tidak ada keamanan. Jadi bismillah ni dia keamanan. Jadi nak matching dengan aman dengan tidak aman ni tuan-tuan, dia tak masuk. Jadi dengan sebab tu Nabi sendiri pun melarang kita membaca bismillah ketika mana permulaan surah Taubah. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, pandangan pertama menyatakan, ini mazhab kita Syafi'i, mazhab kita al-Imam Syafi'i, pandangan pertama menyatakan haram tuan-tuan membaca bismillahirrahmanirrahim pada permulaan surah Taubah. Ini pandangan siapa tuan-tuan dan puan-puan? Ini pandangan al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan juga pandangan Syekh Khatib Asy-Syarbini, al-Imam Khatib Asy-Syarbini. Dua orang tokoh ulama ni dalam mazhab kita Syafi'i tuan-tuan dan puan-puan, mereka punya kehidupannya sekitar tahun 1000 Hijrah.
Yang saya sebutkan nama-nama tadi, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Syekh Khatib Asy-Syarbini ni, mereka ini kehidupan mereka sekitar tahun 1000 Hijrah. Kita 1004. Mereka yang menyatakan bahawasanya haram membaca Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan surah Taubah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Ibn Hajar dengan Khatib Syarbini ni, dia lepas ni seperguruan, mengaji sekali. Mereka mengaji dengan siapa? Mengaji dengan Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari ni, tuan-tuan dan puan, maqamnya bersebelahan dengan maqam, berdekatan dengan maqam Al-Imam Syafi'i di Mesir. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, tuan-tuan jumpa maqam Al-Imam Syafi'i, sebelah tu maqam Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari, guru kepada Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, guru kepada Syekh Khatib Asy-Syarbini yang saya sebutkan tadi. Pandangan mereka menyatakan bahawasanya haram membaca Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan surah Taubah. Di sana ada pandangan kedua, tuan-tuan dan puan-puan, yang menyatakan bahawasanya makruh sahaja tuan-tuan baca Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan surah Taubah. Pandangan siapa ni, tuan-tuan dan puan-puan? Al-Imam Ramli. Al-Imam Ramli. Al-Imam Ramli ini juga kehidupan sekitar tahun 1000 Hijrah juga. Seperguruan juga dengan Ibn Hajar tadi, dan seperguruan juga dengan Al-Imam Khatib Syarbini. Mereka tiga-tiga ni mengaji sekali, tiga-tiga jadi alim, tuan-tuan dan puan-puan. Cuma pandangan Syekh Ramli ni biasa digunakan di Mesir. Pandangan Ibn Hajar ni biasa digunakan di Nusantara dan juga di Yaman. Biasanya gunakan pandangan tersebut. Syekh Ramli ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia ada karang kitab lah. Kitabnya iaitu dinamakan sebagai Nihayatul Muhtaj. Nihayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Dia mensyarahkan kitab Minhaj Talibin Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan juga Ibn Hajar tadi pun, dia pun karang kitab yang sama juga, iaitu dinamakan sebagai Tuhfatul Muhtaj, syarah kitab Minhaj juga. Lepas dua-dua orang tu karang kitab yang sama, tajuk yang lain. Kemudian Khatib Syarbini tadi, yang kawan mereka yang ketiga tadi, pun karang kitab lebih kurang yang sama, iaitu dipanggil sebagai Mughni Al-Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Tiga-tiga mereka ini mengarang kitab, mensyarahkan kitab yang sama. Tuan-tuan dan puan-puan, kitab mereka banyak jilid lah. Kalau Nihayah tu lebih kurang 5 ataupun 6 jilid. Daripada kitab tu lah kita tengok pandangan-pandangan mereka dalam mazhab kita Syafi'i yang terkemudian, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya ulang sekali lagi, Syekh Ramli dia kata makruh sahaja baca bismillah sebelum surah Taubah. Tuan-tuan dan puan-puan. Kalau Ibn Hajar dengan Khatib Syarbini tadi haram. Jadi kita yang beramal di Malaysia kita ni pandangan haram tu. Pandangan yang pertama tu daripada Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kemudian orang tanya lagi. Dia kata, Ustaz, tadi Ustaz kata tu permulaan surah Taubah. Ni pertengahan pula dia kata. Pertengahan surah Taubah ni kita nak boleh baca bismillah ke tak? Maksud pertengahan ni, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dah baca dah surah Taubah, baca sampai ayat yang ke-50, tuan-tuan berhenti. Tuan-tuan pergi mandi apa, tutup Quran, pergi mandi apa semua, makan apa semua, mai nak sambung balik baca ayat yang ke-51 surah Taubah. Baik, nak sambung baca tu, tuan-tuan nak baca bismillah ataupun tidak? Itu persoalan dia. Maka jawapannya ada dua pandangan juga, tuan-tuan dan puan-puan. Pandangan yang pertama menyatakan makruh sahaja tuan-tuan baca Bismillahirrahmanirrahim pada pertengahan surah Taubah. Pandangan siapa ni? Pandangan Ibn Hajar dan juga Khatib Syarbini tadi. Gitu. Ni pertengahan. Tadi kita bincang mula. Ni pertengahan surah Taubah, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, pandangan pertama makruh. Pandangan yang kedua menyatakan harus sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Harus ni maksud kata boleh baca. Boleh baca. Pandangan siapa ni? Daripada Al-Imam Al-Imam Syekh Ramli, Al-Imam Ramli As-Saghir, Syekh Ramli As-Saghir, yang mana pandangan dia pada permulaan Taubah tadi makruh, pada pertengahan Taubah harus, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi terpulang kepada kita, sama ada kita nak beramal dengan pandangan mana, silakan. Dua-dua mazhab Al-Imam Syafi'i. Dua-dua pandangan itu dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Kalau nak beramal dengan haram pada permulaan Taubah, silakan, tak ada masalah. Kalau nak beramal dengan makruh, silakan. Pertengahan Taubah kalau nak beramal dengan makruh, silakan. Kalau nak beramal dengan harus pun silakan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tak perlu berkelih lah kalau kita tengok ada kawan-kawan kita baca juga Bismillahirrahmanirrahim pada pertengahan Taubah, silakan baca, tak ada masalah. Tapi kalau dia baca juga pada permulaan Taubah, kita habanglah kat dia.
walaupun ada pandangan kata makruh, jadi makruh ni tak apa elok, no? Makruh ni tak apa elok, jadi seboleh mungkin tak perlu baca pada permulaan taubah. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan, no? Jadi seeloknya tak perlu bacalah kalau kita duk baca Quran surah taubah ni, seeloknya tak perlu. Baik, kemudian ada lagi orang tanya, dia kata ustaz, dia kata saya ni baca, dia kata daripada surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ni sebelum surah taubah. Sebelum surah taubah. Jadi baca sampai habislah surah Al-Anfal tu, sampai innallaha bikulli syai'in alim. Kemudian nak masuk surah taubah. Jadi dia kata saya ni habis surah Anfal nak masuk taubah ni, dia kata ada orang kata, dia kata boleh baca sambung, dia kata ada yang kata boleh baca saktah, dia kata ada yang kata kena waqaf, dia kata. Maka dia kata yang mana betul, yang mana tak betul. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan baca daripada surah Al-Anfal nak sambung kepada taubah, tuan-tuan boleh 3 cara kita nak baca, 3 style lah kita kata, 3 gaya yang boleh kita baca. Nak sambung akhir Anfal tu, innallaha bikulli syai'in alim, dengan bara'atun minallah, surah taubah tu. Nak sambung dua-dua tu, tuan-tuan ada 3 cara. Sebahagian mungkin tahu. Yang pertamanya, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan berhenti. Orang panggil apa? Al-waqfu, orang panggil waqaf. Dalam bahasa Melayu orang panggil waqaf. Tuan-tuan berhenti, innallaha bikulli syai'in alim. Tuan-tuan berhenti. Kemudian bara'atum minallah, sambung bara'ah. Maksudnya tuan-tuan berhenti di alim, kemudian baca bara'atum. Itu pun cara yang pertama, itu cara yang paling terbaik tuan-tuan dan puan-puan untuk kita baca. Jangan baca bismillah ya. Tak perlu baca bismillah. Baik. Cara yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan boleh sambung. Boleh sambung. Sambung macam mana? Sambung akhir Anfal, sambung dengan permulaan taubah tadi. Contoh, innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallah. Tuan-tuan, alimum tu sambung dengan bara'ah. Tuan-tuan kena iqlab lah di situ. Dia ada hukum iqlab. Jadi itu juga cara yang tuan-tuan dibolehkan untuk kita baca. Satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh baca macam ni. Kita boleh saktahkan dia. Saktah ni bagaimana? Saktah ni adalah berhenti sebentar, lebih kurang 2 rakaat. Lebih kurang macam tu. Berhenti sebentar tanpa kita menarik nafas kita. Contoh, innallaha bikulli syai'in alim bara'atum minallah. Seolah macam tu. Jadi tuan-tuan berhenti di alim, berhenti 2 harakat tanpa kita menarik nafas, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian sambung bara'ah. Macam tu. Jadi 3 cara ni kita boleh beramal, tak ada masalah. Kemudian orang tanya pula, dia kata ustaz cerita tadi tu Anfal nak pergi taubah. Bagaimana pula Baqarah nak pergi taubah? Ataupun Fatihah nak pergi taubah? Ataupun Ali Imran nak pergi taubah? Ataupun Suratul Nisa nak pergi taubah? Surah yang sebelum-sebelum daripada surah taubah tu, dia kata nak masuk ke taubah. Adakah boleh 3 cara tadi? Maka jawapannya boleh tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan boleh berhenti, tuan-tuan boleh wasal, tuan-tuan boleh saktah. Tak ada masalah. Boleh faham Tapi ditanya lagi tuan-tuan dan puan-puan dia kata bagaimana pula ustaz? Dia kata surah yang selepas taubah, contoh surah Yusuf, surah Yunus, surah An-Namli, surah Ahzab, surah Wal Fajri, surah An-Naba, apa yang duk belakang-belakang selepas daripada taubah, kita baca surah tu nak sambung kepada taubah. Contoh, tuan-tuan baca surah apa? Surah Qul Huwallahu Ahad, contoh nak masuk taubah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selepas pada ahad tu nak masuk taubah, contoh. Jadi boleh tak 3 cara tadi? Waqaf, wasal dengan saktah tadi. Maka tuan-tuan dan puan-puan mengikut pandangan daripada Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi, seorang ulama qura' lah, dia menyatakan bahawasanya, dia kata perbincangan ni tak disebut oleh ulama-ulama dulu, tapi dia kata yang dekat di hati dia, dia kata pandangan dia kata yang tepatnya adalah tuan-tuan hanya baca waqaf sahaja. Wasal tak boleh, saktah tak boleh. Macam tu. Jadi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti, tarik nafas, bara'atum minallah. Macam tu lebih kurangnya tuan-tuan dan puan-puan. Tu kalau kita baca surah yang selepas taubah, nak sambung pada taubah. Baik, bagaimana pula dia kata ustaz saya ni jenis suka baca taubah berulang kali.
Masya-Allah dia kata baca taubah sampai habis, ulang taubah balik. Baca taubah, ulang taubah balik. Dia buat je surah Yasin tu. Surah Yasin atau surah Kahfi umpamanya dia suka baca ulang-ulang. Maka dia kata habis surah taubah, nak masuk kepada taubah yang baru ni ayat pertama, dia kata boleh ada 3 cara tadi, waqaf, wasa, sakta. Maka tuan-tuan dan puan-puan, yang bolehnya adalah waqaf sahaja. Wasa tak boleh, sakta tak boleh. Ini pandangan ulama terkemudianlah tuan-tuan dan puan-puan. Ini saya lebut ni lebih kepada disiplin ilmu sahaja. Dia punya kaedahnya begitu. Tapi kalau tuan-tuan nak buat macam mana pun tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah. Contoh tuan-tuan nak saktah juga, ustaz tak bagi saktah, tuan-tuan nak saktah, silakan, tak ada masalah apa. Kerana dia bukan melibatkan dosa pahala, dia melibatkan lebih pada adab kita. Adab kita satu surah kepada satu surah yang diajak oleh para ulama, maka sebegitulah adabnya tuan-tuan dan puan-puan. Dia sama dengan persoalan orang tanya kadang-kadang tu, dia kata ustaz saya ni duk dengar kadang-kadang imam-imam dia kata tarawih lah biasanya, dia baca di antara ayat ke ayat dalam surah Fatihah dengan saktah. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di antara Bismillahirrahmanirrahim tu dia berhenti tapi tak tarik nafas. Kemudian Alhamdulillah. Kadang-kadang berlaku juga kepada kita. Sudah pasti kita main sunat kadang-kadang kita baca laju, kadang-kadang berlaku kepada kita. Kita tak sambung tu. Tu bukan wasal. Tu orang panggil saktah. Berhenti tak tarik nafas. Persoalannya, adakah bacaan itu boleh ataupun tidak? Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sebutkan di sini yang afdal, yang terbaik sudah pasti waqaf. Itu yang terbaik. Waqaf satu tempat. Itu yang terbaik. Berdasarkan hadis Ummi Salamah, Nabi waqaf satu tempat. Tapi kalau kata tuan-tuan tersakta ataupun memang sengaja sakta, adakah berdosa? Tidak berdosa. Tak ada masalah apa. Cuma cara tu terbaik tak? Sudah pasti tak terbaik. Kena ada juga pandangan ulama yang membenarkan untuk sakta di antara ayat Quran, ayat ke ayat. Tapi pandangan itu agak lemah lah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau tuan-tuan terberamal, itu tak ada masalah. Maksud kata kita nak kata berdosa ataupun tidak tu tak. Macam tu. Tapi yang terbaik tuan-tuan kena faham bahwasanya yang terbaik adalah kita berhenti ayat ke ayat tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, habislah permasalahan sebut dan banyak lagi lah kalau yang kita boleh bincang untuk bismillah ni, terutamanya cara untuk bacaan di antara 2 surah. Contoh Baqarah nak pi kepada An-Nisa, contoh kena baca bismillah ke tak? Jawapannya kena bacalah. Kemudian dia adalah cara-cara bacaannya. Nanti kalau ada kelas sesi yang lain kita akan kongsikan insya-Allah. Cumanya yang terakhir ni sebelum isyak masuk ni tuan-tuan dan puan-puan, kita nak kongsikan sedikit berkaitan dengan tahsin lah. Biasanya bila saya bawakan lafaz-lafaz ni, lafaz Quran ni, kita akan tahsinkan di akhirnya. Tahsin ni maksud kata kita memperelokkan. Saya nak sebutlah beberapa kesalahan yang biasa berlaku dalam Bismillahirrahmanirrahim sahaja, bukan Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sahaja. Maka saya sukalah untuk saya kongsikan ataupun bagi peringatan terutama kepada saya jugalah dan kepada tuan-tuan adalah selalulah ghalibnya kita mendengar orang-orang yang membaca dengan dikalut pada permulaan Bismillahirrahmanirrahim tu tuan-tuan dan puan-puan. Bila dia kalut tu dia jadi ba tu tak apa nak bunyi. Dia sebut macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dengar lebih kurang betul. Tapi sebenarnya tak apa betul tuan-tuan dan puan-puan. Bukan kita tak betul langsung, tapi tak apa betul. Jadi sepatutnya bis tu tuan-tuan kena ba tu bagi jelas betul-betul. Terutama kita jadi imam di keluarga kita, di rumah kita, di mana-mana lah kita jadi imam umpamanya, ataupun main seorang diri pun tuan-tuan kena jaga. Kena jaga. Bis tu kena bagi betul-betul. Tapi tuan-tuan dan puan-puan janganlah sampai kita nak bis tu sampai jiwah-wah pula. Masalah pula kadang-kadang kalangan kita ni. Dia kata ustaz tegur yang tu, dia kata saya pun nak kena betul. Dia kata balik rumah duk bis sampai makmum bini dia belakang kata bila ni abang nak habis ni. Duk bis sampai berpuluh-puluh kali tuan-tuan dan puan-puan. Jenis tu tak apa kita suka jugalah, tak apa kita tak syorkan. Maksud kata kita yakin kepada diri kita bahawasanya kita menyebut ba dengan sin, cukup setakat tu. Tuan-tuan pun mengaji ba tu sebutan macam mana, kita semua dah mengaji. Sin tu pun kita dah mengaji sebutan macam mana. Tuan-tuan jelaskan sahaja. Bismillah, bismillah, bis
sin tu bagi jelas, ba tu bagi jelas. Jangan Bismillah, 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 tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Boleh faham lah. Tu satu, no? Satu. Yang tu yang membatalkan sembahyang lah. Kalau kita betul-betul tak buat benda tu, kita hilangkan ba, sembahyang kita akan batal tuan-tuan dan puan-puan. Cuma orang tanyalah, dia kata saya ni ustaz, saya dengar Tok Imam tu baca macam tu. No? Tok Imam tu saya dengar Tok Imam tu baca macam tu, jadi saya ni ikut dia ni macam mana ni, boleh ikut ke tak, sembahyang saya batal ke tak? Maka tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dengar Tok Imam baca macam tu, tuan-tuan boleh menjadi beberapa keadaan. Keadaan yang pertama adalah tuan-tuan boleh ikut dia dengan syarat tuan-tuan baik sangka dengan dia, baik sangka dengan Tok Imam bahawa Tok Imam sebut ba, cumanya tak jelas, tuan-tuan tak apa jelas, macam tu. Berkemungkinan Tok Imam sebut ba tu, Tok Imam sebut, cuma saya berkemungkinan kurang jelas. Mungkin mic tak apa jelas, ataupun saya duk ralik baca benda lain, saya tak apa dengar dia baca. Tuan-tuan baik sangka macam tu, tuan-tuan boleh ikut dia sampai habis, tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan ni jenis tak apa baik sangka, tak apa, boleh benda ni tak baik sangka, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan jenis tak apa baik sangka, tuan-tuan kata tak boleh ni, Tok Imam ni memang betul-betul saya dengar dia memang tak sebut ba. Maka kalau tuan-tuan jenis tak baik sangka, tuan-tuan yakin Tok Imam tak sebut ba, tuan-tuan kena bukan berhenti sembahyang, tuan-tuan kena niat berpisah dengan Tok Imam. Niat batalkan niat makmum tu. Tadi tuan-tuan niat makmum, tuan-tuan batalkan makmum tu. Cara nak batalkan macam mana? Tuan-tuan buat ayat saja. Aku tak mai ikut dia. Macam tu saja. Aku tak mai ikut Tok Imam punya dia punya bacaan, dia punya sembahyang. Macam tu saja tuan-tuan dan puan-puan. Baik, habislah. Isyak pun dah masuk. Cuma satu lagi saya nak peringat. Berkaitan dengan ini bukan batalkan sembahyang. Cuma ada orang sebutlah Bismillah, Bismil, mil. Dia sebenarnya bukan mil. Kalau baris bawah ni mi tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan rapat bawah. Apa-apa huruf pun baris bawah rapat bawah. Bismillah, Bismil, bukannya Bismillah, Bismil. Itu semua orang Melayu tuan-tuan dan puan-puan. Bukan orang Melayu je lah, orang lain pun sama tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita rapat bawah, boleh? Bismillah. Setakat tu, no? Jadi insyaAllah kalau ada rezeki lagi, kita kongsikan lagi sambungannya untuk surah Fatihah ayat kedua, ayat ketiga dan sebagainya, insyaAllah pada kuliah-kuliah akan datang jika direzekikan umur panjang, insyaAllah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kekurangan daripada saya sendiri, hakikat keduanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.